Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kami berada di Ma'had Hafiz Al-Hashimi di Kuala Krai dalam program untuk memberi kefahaman Al-Quran kepada pelajar-pelajar di sini dan juga kepada ibu bapa. Dan antara yang hadir untuk program kali ini pelajar saya daripada Dungun, satu keluarga, dan bersama saya adalah anak kepada Abu Adam dan Ummu Adam. Namanya Adam, umurnya 13 tahun. Dia mula belajar ikut rakaman tadabbur melalui YouTube dan juga kelas online lebih kurang 2 tahun lepas kan? Baru lagi. Setahun. Lebih kurang setahun. Dan dia masuk sekolah daripada tahun 1 sampai tahun 5, kemudian dia berhenti. Dan setelah tahun 5 dia mula belajar di rumah. Belajar di rumah. Dia belajar bahasa Arab di Kota Baru dan hafal Quran dan juga ikut rakaman tadabbur di rumah. Sekarang Adam ni telah menghafal lebih kurang 7 juzuk, dan apa yang dia hafal sebahagian besarnya dia faham maksud ayat yang dia hafal, dan sikit sebanyak dia boleh huraikan. Jadi boleh Adam cerita bila Adam mula belajar bahasa Arab dan bila mula ikut rakaman tadabbur, Ustaz? Start belajar bahasa Arab umur darjah 6. Selepas berhenti sekolah dekat Sekolah Rendah Islam Kiblah, lepas tu masuk kelas intensif lebih kurang 3 kelas hari, pagi, lepas zuhur dan malam. Lepas tu start kelas tadabbur, yang ikut kelas live Ustaz Muin dan dengar kuliah yang lepas-lepas dekat YouTube selama lebih kurang setahun lah. Okey. Boleh tak Ustaz baca ayat, Adam sambung, kemudian Adam terjemah ayat ni, kemudian bagi sedikit pengajaran. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Sambung, kemudian Adam terjemah dan bagi sedikit pengajaran. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Wajib ke atas kamu berperang walaupun kamu membencinya, membenci perang, dan boleh jadi apa yang kamu benci itu baik untuk kamu, dan boleh jadi apa yang kamu suka buruk untuk kamu, dan Allah tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi pengajaran daripada ayat ni, apa-apa pun yang kita tidak tahu, kembalilah kepada Al-Quran, kerana Al-Quran itu daripada Allah. Okey, boleh sambung ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz istasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakil hajar. Sambung, kemudian terjemah dan bagi sedikit pengajaran. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dan apabila Musa minta air untuk kaumnya, istasqa Musa ila qaumihi faqulna idrib, maka kami pun berfirman kepada Musa, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Lalu batu itu pun pecah dan terpancar daripada batu itu 12 mata air. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah daripada rezeki Allah, dan janganlah la ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan kamu melakukan kerusakan. Dan jangan kamu melakukan kerusakan. Ya. Mukjizat Nabi Musa adalah
antaranya memecahkan batu lalu keluar air. Tapi Bani Israel masih degil walaupun dengan mukjizat sebesar itu. Dan kita ada mukjizat yang lagi besar, iaitu Al-Quran. Maknanya kalau kita tak ikut Al-Quran, kita lebih degil daripada Bani Israel. Boleh satu ayat lagi? Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sambung terjemahan dan bagi sedikit pengajaran. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس وهي sekalian manusia اعبدوا ربكم الذي sembahlah Rabb kamu yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripada jiwa itu dia menciptakan isterinya, pasangannya, dan keluarlah daripada pasangan itu lelaki dan perempuan yang banyak, menama rijalan katsiran wa nisaa, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu meminta kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha ke atas kamu, Maha meneliti. Antara pengajaran dia? Maknanya kita daripada Nabi Adam dan Hawa, Allah yang menciptakan segala manusia di atas bumi ini dan beri rezeki, beri makanan, dan beri makan dan minum. Jadi bukan sahaja menciptakan dan menjaga kita. Jadi kalau kita tak sembah Allah yang begitu banyak ni, maknanya kat atas kita memang teruk lah kata. Dan Allah kata wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah allazi tasa'aluna bih, yang kamu meminta kepadanya. Dan kita kena takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sebab Allah, innallah kana alaikum raqiba. Allah selalu melihat kita, mendengar apa yang kita kata. Okey, sekarang Ustaz nak tanya bahasa Arab. Adam ada baca bahasa Arab kan? Boleh? InsyaAllah. Jumlah dalam bahasa Arab terbagi kepada berapa? Jumlah? Dua. Pertama? Nahu, an-nahu, as-sarf. Tak, itu ilmu bahasa Arab terbagi pada dua. Tapi jumlah kan, jumlah mufidah dalam bahasa Arab terbagi pada dua kan? Satu jumlah yang bermula dengan nahu, isim. Dipanggil jumlah ismiyah kan? Yang kedua jumlah fi'liyah. Okey. Boleh tak Adam i'rab jumlah yang Ustaz bagi contoh jumlah ismiyah kan? Allahu akbar. Apa i'rab Allah dan apa i'rab akbar? Allah isim, akbar ismu tafdil min kalimati kabirun, ismu tafdil akbar. Okey, i'rab Allah apa i'rab dia? Mubtada ke khabar ke fa'il ke? Mubtada. Akbar al-khabar. Khabar. Apa hukum mubtada? Marfu' ke mansub ke? Marfu'. Dia apa tanda marfu' dia? Alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi Allah tu mubtada. Habiskan mubtada dan marfu'. Marfu'. Lepas tu akbar. Alamatu rafihi ad-dhammah. Okey, akbar. Akbar ismu tafdil. Khabar. Khabar. Hukum dia dhammah. Marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Okey. Adam, kalau jumlah fi'liyah kan,
Kalau ja'a Muhammadun, boleh Adam i'rab ringkas. Ja'a Muhammadun. جاء فاعل محمد فاعل Marfu'. محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. Okey, masya-Allah, barakallah. Okey, kalau daraba Muhammadun kalban. Daraba Muhammadun kalban. Apa i'rab kalban? كلبا مفعول به Hukum maf'ulun bih. منصوب علامة نصبه الفتحة. Masya-Allah, barakallah fik. Okey, ada boleh tak cerita sikit bahasa Arab? Sikit ringkas je. Pecahan dia macam mana? Ringkas je 1 minit. Contohlah kalimah terbagi pada 3 ke kan? tapi Kalimah bahasa Arab terbagi pada berapa? 3 kan? Pertama ismun, اسم بعده فاعل fi'il, بعده harfun. حرف. Okey. Perkataan, kalau perkataan Arab, kalau jamak kan? Jamak dia terbagi pada berapa? 3. Pertama, جمع مذكر سالم. yang kedua, جمع مؤنث سالم. جمع التكسير. jawab taksir. Okey, boleh bagi contoh perkataan jamak muzakkar salim. مسلمون. Okey, jamak, contoh jamak muannas salim. مؤمنات. Mukminat. Contoh jamak taksir. بيت جمع dia بيوت. Masya-Allah, barakallahu fik. Okey, Adam cukup. Ini contoh pelajar yang boleh hafal Quran dan boleh faham, walaupun tak secara mendalam, boleh faham ayat-ayat Al-Quran yang dihafal hanya di rumah, bukan di sekolah, bukan di universiti. Sekarang berapa banyak sistem pendidikan yang kadang-kadang ambil masa yang lama, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, kemudian masuk universiti tapi satu ayat pun tak hafal, dan kalau hafal pun dia tak boleh faham. Dan juga Adam boleh faham sikit sebanyak bahasa Arab, hanya belajar secara tak rasmi lah, secara tak formal dengan seseorang guru. Tapi dia boleh i'rab perkataan fa'il ke fa'il ke maf'ulun bih. Pengajarannya apa? Kalau kita berkehendak untuk mendidik anak kita dengan cara yang betul, dan kita sendiri bagi masa untuk anak kita, maka kita akan jadikan anak kita hebat. Walaupun tempoh belajarnya tak sama, tak panjang macam belajar di sekolah atau universiti, dan tempat belajar pun tak canggih, tapi kalau kita ada kesungguhan, niat kita ikhlas, kita bagi masa untuk anak kita, dan cara kita ikut cara yang diajar oleh Al-Quran dan Sunnah, kita akan dapat melahirkan anak-anak yang qurratu ayun. Kita boleh melahirkan anak yang menjadi rijal, ansar Allah. Sebab itulah sistem pendidikan ataupun prasarana bukan memainkan peranan penting untuk melahirkan ansar Allah ataupun orang-orang yang ikhlas untuk menyampaikan agama Allah. Tapi yang boleh melahirkan manusia yang hebat ialah bila kita belajar ataupun mengajar mengikut sistem cara yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mendidik para sahabat sehingga menjadi daripada orang badui, daripada gembala kambing, daripada penyembah berhala, boleh menguruskan dunia, boleh memimpin dunia dan menjadi umat yang terbaik. Hanya Rasulullah mengajar di masjid yang bumbunya pelepah tanah, lantainya tanah, dan Rasulullah mengajar di mana-mana, di rumah, di tepi jalan, di pasar. Tapi asas pendidikan yang diajar oleh Rasulullah ialah Al-Quran. Maka dengan Al-Quran itu, walaupun dengan segala kelemahan prasarana, kemudahan pembelajaran, tapi dengan Al-Quran Rasulullah boleh melahirkan manusia yang berasal daripada orang badui, gembala kambing, penyembah berhala, kencing dalam masjid, menjadi generasi yang terbaik yang tidak ada tolak bandingnya sampai kiamat. Maka pengajaran untuk kita, kalau betul kita nak anak kita menjadi anak yang soleh, orang yang bertakwa dan menjadi penolong agama Allah,
maka pertama kita betulkan diri kita. Yang kedua, kita ikhlaskan, buat betul-betul kerana Allah. Dan yang ketiga, kita ikut kaedah cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun di rumah. Tapi kalau cara yang betul, kita boleh melahirkan. Ini baru umur 13 tahun. Dah boleh hafal Al-Quran 7 juzuk dan boleh faham sikit sebanyak. Baru 13 tahun. Cuba bayangkan kalau kita buat cara ni, ambil masa 3-4 tahun. Ini baru setahun lebih. Kalau kita buat cara yang betul dalam tempoh 3-4 tahun, dia akan hafal lagi banyak dan dia akan faham lagi banyak. Walaupun hanya berada di rumah. Jadi itulah nasihat saya untuk diri saya dan semua. Bagilah masa untuk anak-anak dan betulkan diri kita. Pastikan hidup kita, dada kita dipandu oleh Al-Quran dan penuh dengan ilmu-ilmu daripada Quran dan Sunnah. Kemudian ikhlaskan diri, buat betul-betul kerana Allah. Bergantunglah kepada Allah. Jangan bergantung pada manusia, jangan bergantung pada sistem yang ada. Semoga usaha kita, keikhlasan kita dipermudahkan oleh Allah untuk mencapai apa yang kita nak dan yang juga Allah kehendaki. Kita sebagai hamba Allah tidak boleh hendak lebih daripada apa yang Allah kehendaki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.